warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tal in'ama jazila wa qabila minasyukri qalila wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi lam yaj'al lahu min jinsihi adila wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah. Siapa yang belum berniat iktikaf boleh mula untuk niat iktikaf, kerana tidak ada tempat yang lebih mulia daripada rumah Allah. Hatta Dewan Parlimen ataupun istana negara sekalipun tidak setaraf dengan mana-mana masjid, kerana masjid itu adalah rumah Allah. Satu tempat yang kalau kita duduk saja pun boleh pahala. Ini kan pula bukan hanya di masjid, tetapi kita pula berada di dalam masjid yang dalam masjidnya ada buat kuliah ataupun pengajian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian berjalan kemudian kalian terserempak ataupun ternampak di situ ada riyadul jannah. Riyadul jannah maknanya, riyadu tu maknanya taman, al jannah syurga. Jadi kalau kamu berjalan-jalan kamu nampak di sana ada taman-taman syurga, farta'u, maka singgahlah, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Setahu kami syurga ni akhirat nanti. Kok mana pula kat dunia ni ada dah taman-taman syurga? Sahabat tanya, mujur sahabat tanya. Maka jawab Nabi SAW, yang dikatakan sebagai taman-taman syurga itu ialah hilaku zikr. Nabi kata tempat perhimpunan zikir, tempat orang berhimpun zikir. Dan zikir ni pula kata Imam Ahmad dan juga Imam Nawawi terpecah kepada dua. Satu yang disebut sebagai majlis zikir, majlis yang kita buat majlis zikir sungguhlah, iaitu tahlil ke, zikir subhanallah ke, tak kira lah, asal zikir. Yang keduanya majlis zikir juga bermakna majlis yang mengingatkan kita pada Allah. Kerana makna zikir tu zal kafra, zakara asal kataan dia. Zikir tu maknanya makna ingat.
Sebab itulah kita buat tazkirah. Tazkirah ni ambil daripada perkataan zakara lah asal dia, kan? Kemudian ditambah ta dengan ta marbutah di belakang dia, ta kat depan, ta marbutah belakang. Maka jadilah bunyinya tazkirah. Tazkirah artinya ingat, mengingatkan. Jadi zikir ialah ingat. Jadi kata Imam Ahmad, majlis zikir ialah majlis yang mengingatkan kita pada Allah, Rasulullah ataupun agama Islam. Maka itulah yang juga disebut sebagai taman-taman syurga. Maka sinonimnya di tempat kita, majlis zikir seperti itu adalah majlis ilmu, kuliah-kuliah agama. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kaki kita berada di dalam taman-taman syurga Allah, yakni majlis ilmu pada dunia ni. Maka harap-harap nanti di hari akhirat Allah izinkan kaki kita berada di dalam syurga yang sebenar, syurga yang hakiki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selu amin. Amin selu. Macam tambuh je syurga. Nak syurga ni, kan? Dia kena sungguh-sungguh lah. Sebab sahabat pun sungguh-sungguh. Sebab apa Nabi kata 10 orang ni, kamu 10 orang ni dapat dah anak kunci syurga. 10 orang sahabat dapat dah. Yang kata tu Nabi, bukan YB. YB kadang-kadang banyaknya tak betul. Nabi kata kamu 10 orang dapat dah ni syurga ni. Adakah sahabat lepas tu lepak tidur? Dah, lagi kuat dan makin kuat. Lagi turun ke medan jihad. Sebab apa? Sungguh-sungguh nak kepada syurga Allah. Kita nak suruh minta amin je, doa boleh masuk syurga, selu dah amin. Jadi insya-Allah moga-moga kita sungguh-sungguh kepada mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sekalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita pada malam ni berada di dalam rumah Allah, berada di dalam taman-taman syurga. Dan seterusnya jutaan, ribuan ucapan terima kasih kepada pihak masjid, khususnya pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, dan yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah, para imam, para bilal, tok-tok syiah dan sekaliannya lah. Dan juga kepada para hadirin muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Terlebih dahulu perkenal diri dulu kot, kan? Sebab saya pun tak pernah sampai sini. Lalu kot jalan luar tu pernah lah, Nabi masuk dalam ni tak pernah lagi. Nama diberi Muhammad Syakir bin Nasuha. Orang panggil Syakir lah, kan? Orang panggil Syakir. Bukan nak panggil apa K pun tak apa dah, kan? Jadi panggil elok dah lah. Jangan woi dah lah. Kan? Jadi saya berasal daripada Shah Alam. Shah Alam, Selangor. Berasal daripada Shah Alam, Selangor. Tapi malam ni bukan datang daripada Shah Alam. Lagi takut pula bendahari kata, kan? Jauhnya ustaz datang malam ni. Datang sini je. Tapi jauh jugalah. Dekat sejam lebih, sejam setengah daripada Beruas. Tu yang cukup nak buat jamak tu. Daripada Beruas, di sekolahnya Ustaz Siddiq. Kalau kita kenal lah, biasa kenal lah, orang lama kenal, Tuan Guru Siddiq No, ataupun panggil Ustaz Siddiq lah. Jadi Tok Guru Siddiq No tu guru saya. Dan juga merangkap bos saya lah, sebab dia mudi. Saya bantu beliau, yang ni timbalan mudi. Kami di sana ada 2 buah sekolah, iaitu pondok dan juga tahfiz. Pondok untuk orang dewasa, tahfiz untuk budak-budak sekolah. Jadi kedua-duanya di bawah mudi yang sama dan timbalannya yang sama. Jadi itulah sedikit sebanyak orang kata biodata lah, pengenalan diri. Jadi kan panjang sangat biodata kan, tak jadi ceramah pula. Jadi cerita pasal saya lah pula dah. Tajuk malam ni diberitahulah kepada saya, iaitu berkenaan dengan Maulidur Rasul, iaitu sirah Nabi lah. Nak cerita tentang sirah Nabi, Maulidur Rasul. Walaupun Maulidur Rasul lambat lagi. Tapi kita tak apa, semangat. Dia sebenarnya bukan mesti kena tunggu 12 Rabiul Awal, kena tunggu tarikh Maulidur Rasul baru boleh nak buat ceramah Maulidur Rasul. Tak.
Bila-bila tak apa. Bulan Safar tak apa, bulan Muharram tak apa, bila-bila raya boleh. Nah, Aidilfitri boleh, Hari Adha boleh, bila-bila pun. Sebab apa? Sebab kita disuruh ingat pada Nabi, sayang pada Nabi setiap saat, setiap bila-bila pun. Bukan mesti nak tunggu nak datang Rabiul Awal baru nak kasih ke Nabi, dan sebelum tu tak kasih Nabi. Jadi tak ada masalah sambut awal ke, sambut tengah-tengah ke, sambut lewat ke. Nah, yang penting dalam hati ni nak kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama sekali kita nak faham dulu, bila kita nak sambut Maulidur Rasul ni, apa tu maulid? Kadang-kadang orang sebut maulud, kadang-kadang orang sebut maulid. Mana satu yang betulnya? Kalau maulud itu artinya yang dilahirkan. Maulud maknanya yang kena lahir, iaitu Nabi kita lah, Muhammad. Nabi yang maulud di sini maknanya Nabi Muhammad lah yang dilahirkan. Seperti mana dalam hadis kullu mauludin. Maulud tu maknanya setiap yang dilahirkan, maulud. Jadi maulud iaitu makna yang kena lahir atau yang dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebut maulid dengan baris bawah, dengan baris bawah, maulid itu maknanya dua, berkemungkinan dua makna dia. Satu, sama ada zaraf makan atau zaraf zaman. Kalau orang mengaji ilmu alat, ilmu nahwu sarah lah. Jadi maknanya kalau maulid boleh jadi tempat lahir atau tarikh lahir, masa lahir. Jadi yang biasanya bila kita sebut Maulidur Rasul, takkan tempat lahir kot. Jadi maknanya sini tarikh ataupun waktu ataupun zaman ketika yang dilahirkan, tarikh yang dilahirkan. Lahir sama mana? Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarikh lahir ni pula pun ada khilaf di kalangan ulama. Setengah kitab sirah kata 12 Rabiul Awal. Setengah kitab sirah kata 9 Rabiul Awal. Antaranya kitab Rahiqul Maktum menyebut bahawa 9 Rabiul Awal tarikh kelahiran Rasulullah. Jadi kalau kita dengar mana-mana ustaz mengajar kata 9, tak payah terkejut lah. Jangan kata ustaz ni biar betul ni, ayah pin ke benda ustaz ni, kata. Dah betul dah tu, 9 pun betul juga. Sebab sebahagian pandangan kata 9, sebahagian pandangan lagi kata 12. Jadi rosak akidah ke Ustaz? Tak rosak akidah. Masalah tarikh tak menggoncangkan akidah pun, kan? Macam kita lah menikah dengan bini kita. Masa sebelum nikah dulu, masa berawet-awet dulu, kita tanya dia birthday dia bila. Dia kata 8 hari bulan 5. Lepas dah menikah, dah anak 4 dah. Gigi tengok IC lah, bukan. Rupanya dia lahir 10 bulan 8. Tadi kata 8 bulan 5. Adakah jadi batal pernikahan? Tak batal. Sebab masalah tarikh lahir tak ganggu apa. Gitu juga. Jadi kalau siapa pegang 12 pun betul juga, pegang 9 pun betul juga. Yang eloknya kita knowledge, kita faham bahawa di situ ada khilaf di kalangan ulama. 12 pun ya, 9 pun ya. Jangan duk gaduh pasal 12 ke 9. Lah kali dengan nabi-nabi dia tak ikut ke. Nabi suruh pakai tutup aurat, dia kasih pendek. Tapi gaduh 12 ke 9, 12 ke 9, tak mau gitu. Yang penting kita mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Quran, dalam surah Ali Imran, keluarga Imran, surah yang ketiga ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yakni kita semua termasuk sekali, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu mengasihi Allah, kalau betul lah kamu sayang Allah, kamu nak taat pada Allah, kamu nak ikut Allah, kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka hendaklah dia mengikuti aku. Aku sini Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau kamu benar kasih pada Allah, ikut Nabi. Kalau benar kamu kasih pada Allah, ikut Nabi. Ni kata kasih ke Allah tapi tak ikut Nabi, kan?
Kata negara Islam, kata masyarakat penuh dengan Islam, kata kerajaan Islam, sultannya Islam, agungnya Islam, Perdana Menteri, habis Menteri Kabinet kebanyakan majoritinya Islam. Tetapi bila nak melaksanakan hukum Allah, lebih percaya pada hukum ciptaan barat, ciptaan manusia. Dah ke mana gitu? Kata ni kata dah, kalau kamu betul, kamu kata kamu menjunjung Allah, ikut agama Allah, fattabi'uni, ikut Nabi. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah anakku Fatimah mencuri, nescaya aku sendiri yang akan potong tangan dia. Nampak? Nabi kata, dah kata nak ikut, nak taat pada Allah, nak taat pada Allah, nak dapat kasih Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Barulah mendapat yuhibbukumullah. Kalau kita mengaji ilmu alat, yuhib tu dijazamkan, dia buat jadi baris mati. Yuhib tu maknanya jawab. Maka jawabnya, Allah akan kasih kepada kamu. Dengan sebab kamu ikut Nabi, Allah akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tak cukup dengan kasih, Allah kata Allah ampunkan kamu akan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi makna kata, kalau bukan semata-mata angkat spanduk lepas tu berarak selawat, tu bukan tanda, tak semestinya itu sebagai tanda kasih. Tanda kasih iaitu mengikut akan baginda Nabi SAW. Tu tanda kasih. Macam kita sayang ke seseorang, kita mesti nak buat macam mana dia buat. Zaman tak ingat dulu, zaman Pok Yeye dulu, zaman berkasih dengan bini kita. Zaman tu tak kahwin lagi lah, zaman awek-awek lagi. Kita tanya awek kita masa tu, bini kita lah sekarang ni. Kita tanya dia, awak suka makan apa? Kita tanya. Jadi dia pun jawab, suka makan ayam. Dia kata, saya suka ayam juga. Sebab apa dia kata sama? Padahal dia suka ikan, dia bukan suka ayam. Tapi dia ngaku kata suka ayam. Sebab dia nak tackle perasaan perempuan tu. Dia nak bagi nampak sama. Lah kali perempuan ni kata, laki ni pula tanya lagi, awak suka pakai kasut macam mana? Kata awek ni, saya suka kasut tumit tinggi. Dia kata, saya pun sama juga. Dah kasut tumit tinggi perempuan, dia kata suka juga. Kenapa kata suka tak? Sebab nak dapat tackle perasaan orang tu. Gitu kat kita nak tackle perasaan baginda Nabi kita, maka kita kena meniru-niru. Tak minat tak apa, yang penting kita cuba buat apa yang Nabi suka. Nabi suka berjubah, kita pakai berjubah. Kalau tak apa nak minat lah, panas usah jubah. Kalau gitu beli selai tak apa dah. Dalam beratur dalam almari kita tu penuh dengan macam-macam baju. Baju Melayu lah semua, nak pergi semayang masjid. Baju Melayu Johor, Melayu Pahang, Melayu Perak, macam-macam Melayu lah. Semua negeri ada. Dalam tu semua suku kaum ada dalam tu. Penuh dengan baju Melayu, cekak ke tak cekak ke apa dia punya collar. Macam-macam, ada yang butang tak butang. Dah banyak sangat baju Melayu, beli selai, baju bahagian Rasulullah. Tanda kita kasih pada dia. Tak banyak tak apa, selai jadilah. Buh dalam almari. Tak pakai selalu tak apa. Pakai masa hari-hari kebesaran. Sekali seminggu, time sembahyang Jumaat pakai jubah. Tak sembahyang Jumaat pun, time hari raya pakai jubah. Supaya apa? Sebagai tanda kita kasih pada Rasulullah. Biar panas tak apa, berpeluh-peluh. Sebab kita tak biasa pakai, sekali pakai peluh habis. Macam bawa balik main futsal. Tak apa. Yang penting ini pengorbananku. Biar aku panas berpeluh tak apa, tapi aku nak tunjuk, ya Rasulullah, kau suka jubah, aku pun suka jubah. Sebagai tanda aku kasih kepada engkau, ya Rasulullah. Mampu lagi nak pakai lilit serban atas kepala. Nak pakai serban bukan menandakan alim dah. Siapa kata pakai serban orang alim?
Nah, bila kita kata apa? Awak tak pakai serban. Hoi, saya bukan alim, saya bukan ustaz. Lah, bukan pakai serban mesti kena jadi ustaz. Kita pergi kedai tukang jual, kita nak beli serban, dia tanya nak, ustaz ke? Tunjuk tauliah tengok. Tak ada. Siapa nak beli boleh beli. Apek boleh beli. Nampak? Siapa nak beli boleh beli, tak ada masalah. Nah, tinggal lagi nak sebagai tanda kasih kita nak lilit atas kepala, tanda sebagai mahkota Rasulullah. Dan kadang-kadang bila dengan bersunnah ni, nah, dia akan menjaga diri kita. Kan? Betul tak? Dia menjaga diri kita. Kalau kepala kita dogoi tak ada apa, kopiah pun tak pakai atas kepala. Nah, kadang-kadang nak buat ke barang maksiat tu boleh terjebak. Nah, kadang-kadang boleh terjebak. Nah, tapi kalau buh kopiah atas kepala, lepas tu lilit pula serban, takkan nak terbuat maksiat kot. InsyaAllah dia tak buat lah. Nah, kalau dogoi kepala, silat-silat jalan termasuk kedai tikar nombor ekor. Nampak? Sebab dogoi kepala. Tapi kalau dah pakai kopiah, pakai serban, takkan nak masuk. Tak payah kata nak masuk, nak parking depan kedai nombor ekor pun segan lah. Oi, segan aku pakai macam ni, nak parking depan tu pula. Sagi orang kata apalah pula. Nah, jadi sekurang-kurang terjaga. Kan? Nak ngurak awet takkan pakai serban gini piwit takkan gitu. Kau nampak bengong ya. Nak awak malu. Nah, jadi terjaga, kita tak buat dah. Nak buat benda-benda lara, nak lepak-lepak kedai kopi lama-lama, nak sembang lebat-lebat dah, nak cakap tu macam orang cakap apa tak ada adab, tak ada. Sebab apa? Sebab ada sunnah di badan kita. Maka rahmatnya turun, mendidik hati menjadi lembut. Itu je, kadang-kadang dengan pakaian je seseorang boleh jadi baik. Kan? Dengan ini sebab apa? Sebab bukan pakaian orang lain, tapi pakaian Rasulullah. Nah, di sana ada keberkatannya, ada rahmatnya. Dia kita ni kalau ikut Nabi pun insya-Allah tu je. Nah, tinggal lagi nak ikut Nabi. Ada satu peristiwa di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ada seorang lelaki, saya tak ingat nama dia, tapi dia ni jahat. Dia ni geng Firaun. Nah, sekali dengan tentera Firaun lah. Dia suka ngejeknya Nabi Musa. Kerja dia suka mengejek Nabi Musa. Jadi dia bila dia pergi kat pekan tu, dekat bandar, dekat orang jual beli tu, dia tirulah gaya Nabi Musa dengan bawa tongkatnya. Dia cara dia buat jalan tu pun dia buat macam mana Nabi Musa berjalan. Dengan pegang tongkat lah apa semua, dengan pakai jubah apa semua, dia buat gaya gitu. Jadi orang-orang yang jenis geng jahat agak sama dengan dia, sepakat sama-sama gelak. Nah, gelak tu atas sebab konon-konon perli mengejeknya Nabi Musa. Oh, gelakkan dia. Perangai dia begitulah selalu pun. Tiba-tiba satu hari peristiwa itulah laut terbelah tu berlaku. Nah, dia ni yang jahat ni bersama dengan tentera Firaun kejar Nabi Musa dengan pengikutnya. Jadi macam cerita yang kita biasa dengar lah. Akhirnya sampai kat tengah, laut pun tutup. Bila laut tutup, yang dalam laut tu Firaun dengan tentera dia semua mati. Semua pakat mati. Kecuali seorang je tak mati, iaitu lelaki yang kerja dia hari-hari mengejek Nabi Musa. Dia seorang tak mati. Maka di sini ulama mensyarahkan, ulama kata Allah selamatkan dia daripada mati bencana laut yang terbelah itu kerana dia pernah meniru akan gaya Nabi. Hebatnya gaya Nabi sampai ke tahap tu dia boleh selamat. Nampak? Bukan sebab dia baik dah, dia memang jahat, tapi sebab pernah tiru gaya Nabi. Maka kata ulama, kalau orang jahat tiru gaya Nabi pun boleh selamat, apatah lagi orang yang baik, orang yang beriman, orang yang soleh meniru-niru gaya Nabi yang dia kasih. Macam mana agak keadaannya nanti di hari kiamat. InsyaAllah dia berada di dalam keselamatan. Itu kan payah, anak. Bukan mahal. Bukan mahal satu set. Tengok kita satu set daripada kepala sampai kaki, berapa ringgit sangat ya, banding dengan orang kerja korporat tu. Jadi YB bagai tu, kod saja kat 200 lebih. Kod tu baru kod, belum masuk tali leher, nak seluar dia lagi dengan tali pinggang pula, dengan kasut kilat. Satu set tu atas badan saja boleh mencecah kat RM1,000. Itu nak bahagian orang cakap nampak macam orang kaya lah, nampak macam orang hebat. Tapi bahagian sunnah tak banyak mana pakai duit.
Kopiah berapa kopiah? Nah, kopiah baru RM10. Kalau kopiah lembik RM5. Serban baru RM15. Kenapa? Jubah jangan beli mahal-mahal sangat. Biasa sudah baru RM50. Kain pelikat gajah duduk baru berapa ringgit sangat. Total tak sampai RM100 atas badan. Nah, walaupun murah di sisi dunia nampak harganya, tapi sangat mahal di sisi Allah kerana pahalanya. Jadi kita pilih, kita nak dunia ke akhirat, tapi kita tak pandang yang tu tuan-tuan. Kita pandang dunia. Sebab tu ulama pakai jubah serban, siapa hangat nak pandang. Tapi kalau datuk pakai kot, tengok dah tak? Tempat kita kalau datuk datang macam layan. Dengar kata ni datuk nak datang ni, menteri sekian-sekian nak datang ni, bentang kapet merah. Ustaz datang mengajar kuliah, tok guru datang mengajar kuliah, kapet benda bentang. Tikar mengkuang. Datuk bentang kapet merah. Tu baru cerita kapet. Jadi lepas habis pula program, nak bawa pergi makan. Bagi makan apa datuk? Ikan siakap 18 rasa. Tak main 3 dah, 18 terus. Kambing tergolek lenyek luri terus kambing. Nampak? Makna ceritanya makanan sedap-sedap, lauk sedap-sedap. Ikan siakap 18 rasa. Dah ustaz datang mengajar nak betulkan akidah, nak betulkan akhirat kita supaya selamat boleh masuk syurga. Ulama datang mengajar, kita bagi makan apa? Kari pap tak ada rasa. Datuk tadi siakap 18 rasa. Bagian ulama kari pap tak ada rasa. Dipanggil kari pap inti udara. Sekali ingat kosong, inti pun tak ada. La ilaha illallah. Ada kata. Dah kata nak masuk syurga. Syurga mana nak buka kalau begitu? Sebab apa kita jadi begitu tuan-tuan? Puncanya dalam hati kita hubbud dunia. Dalam hati kita cinta dunia. Lepas tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, hubbud dunia ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Inilah ibrah atau hikmah kelahiran baginda Nabi SAW. Di saat dunia tengah sibuk dengan keseronokan dunia dia. Di Mekah tu dah ada dah tawaf sebelum Nabi datang, sebelum Nabi lahir. Memang orang tawaf Kaabah dah. Tapi tawaf dalam keadaan bogil, penuh dengan berhala, macam tak ada tamadun. Macam menggila sungguh. Sebab tak ada agama, tak ada jalan pedoman. Dunia sibuk dengan kekalutan. Kalau yang meniaga bohong, nipu orang sana sini apa sebagainya. Maka dalam keadaan tengah orang cakap apa, cacah merba macam tu, tiba-tiba Allah bangkitkan seorang Nabi. Allah lahirkan seorang Nabi yang membawa rahmat tu yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Lahirnya Nabi untuk betulkan semua keadaan. Sama ada dia ada 4 aspek dalam masalah fiqh. Bab paling besar sekali 4. Iaitulah bila 4 ni, itulah namanya agama kita Islam. Iaitulah pertama, Nabi betulkan cara ibadah. Jangan sembah-sembah berhala, tapi semua berbalik kepada sembah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku yang selain solat, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, semata-mata lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Tu ibadat yang pertama. Yang kedua yang dibetulkan oleh Nabi, Nabi bawa ajaran Islam, iaitulah sistem muamalat. Yang ni apa muamalat? Jual beli. Waktu tu menindas, menipu dalam meniaga dan sebagainya. Datang Nabi tunjukkan cara jual beli yang betul supaya tidak ada penindasan. Jangan ada buat riba. Riba ni penindasan. Kita pinjam 5,000, bayar kat 15,000, 10,000 saja bunga. Tak penindasan. Cuma dia tak nampak tindas sebab kita bayar sikit-sikit tiap-tiap bulan. Cuba tuan-tuan totalkan sepanjang tuan-tuan bayar selama berapa tahun, 9 tahun tu, berapa dengan harga sebenar, harga tulis atas bodi. Tapi dengan kita bayar berapa banyak lebih. Itu namanya riba. Lepas tu datang Nabi haramkan riba. Sebab apa haramkan riba? Sebab tak nak berlaku penindasan. Inilah Islam. Tapi orang tak nak Islam.
Islam nak bawa orang cakap keselamatan, rahmat, nak bawa perkara yang elok. Tak nak Islam. La ilaha illallah. Dia kata. Ya nak? Ada yang cakap lah tu pegawai bank. Dia kata, ustaz, kalau tak nak riba, habis bank nak hidup macam mana? La ilaha illallah. Makna nak sangkal lagi apa yang Nabi kata. Dia kata. Ni, dunia berada di akhir zaman. Tu Dajjal belum datang. Dalam keadaan Dajjal belum datang pun manusia sendiri lawan agama Islam. Kadang-kadang orang Islam sendiri lawan Islam dia. Kalau Dajjal datang, bos dia datang dah, lagi syok lah dia lawan Islam. Nah, Dajjal belum sampai pun habis dah manusia. Nah, ni kata Nabi datang. Yang kedua, muamalat. Lahirnya Nabi lagi untuk nak membetulkan apa dia? Yang ketiga, munakahat, nikah kahwin. Ya, munakahat, nikah kahwin. Zaman tu tak ada ikut dah, nak rogol sana rogol sini. Sebab itulah ada riwayat yang mengatakan mereka, kebanyakannya mereka bila dapat anak perempuan, mereka bunuh anak dia. Kerana takut besar nanti jadi pelacur lah sebagainya. Jadi tak tentu hal. Datangnya Rasulullah, bangkitnya Rasulullah sebagai seorang Nabi. Nabi lahir membawa rahmat. Nabi betulkan pernikahan ikut dengan jalan akad. Nah, kemudian terikat, dia kena tanggung, suami kena tanggung isteri, isteri kena tanggung jawab pada suami, taat pada suami. Nah, ikut semua tu barulah jadi elok. Kan? Agama-agama lain kebanyakannya ikut kita lah Islam. Sebab ini yang jalan yang betul, cara pernikahan yang betul, cara yang elok. Nah, tapi banyak tak nak ikut. Nah, sekarang ni memanglah dia akad nikah tu ikut cara Islam dah. Salam tu ikut cara Islam dah dengan Tok Kadi. Tapi kaedah tu kadang-kadang beberapa di dalam majlis tu tidak ikut cara Islam. Pakaian dah lagi tengok pakaian. Ni perempuan pakai baju dedah ni, nampak habis dada-dada ni. Nah, pakai gaun style gereja. Ni pakai ni. Yang lelaki pakai bow tie. Nah, pakai coat batu bow tie. Kita pergi kenduri. Nah, kita ingat dia waiter, kita panggil lah minta air. Kata dia, saya pengantin lah. Ingat waiter, sebab kadang-kadang kalau kat hotel waiter kan pakai bow tie. Dia kan siapa suruh pakai bow tie? Nah, pakai baju Melayu tengkolok tak apa dah, nampak agak kemelayuan. Atau nak sunat sikit pakai jubah serban, boleh tahan kira. Tak ikut mana tak tahu. Nama tengok IC bangsa Melayu, agama Islam, kok mana pula pakai macam Mak Saleh? Tak apalah kata tutup aurat tu, yang perempuan nampak dedah habis dada-dada. Tak nak akad nikah, Tok Kadi pula minggu lepas baru mati bini. Tok Kadi, sian Tok Kadi. Nampak? Jadi tengok pengantin perempuan nampak dada meleleh air liur. Basah tek khutbah tu. Bunyi dah. Azan dulu ke macam mana? Terus. Kuat betul tu. Azan dulu ke terus? Tak boleh bagi keputusan. Berhenti terus. Minai tak? Najak sikit lah bergok nak. Ikut peraturan sangat. Tak apalah bagian agama nak. Bukan kita berjoget pun. Baik, mana tadi? Muamalat tadi, munakahat, nikah kahwin. Kan? Ikut cara Islam tu betul lah. Dengan pakaian dedah aurat. Lepas tu pula time nak akad nikah buat di masjid, bagus dah. Bagian buat masjid, bagian ni nak datang masjid. Bagian kuliah tak nampak batang hidung pun. Bagian kahwin, bagian mati datang masjid. Betul tak? Kan? Tak pernah datang dia. Lah kali baru datang. Lah kali bila baru datang? Mati baru datang. Patut pula orang kalau baru first time datang, duduk belakang dulu, tak duduk depan sekali tu. Depan tu imam lah tu duduk. Nampak baring pula tu. Nampak aku asam sungguh. Ni kata Allah nak perli tu. Nampak? Kamu tak pernah datang masjid, bagian hujung nyawa awak dah datang. Baring pula tu. Dan dia time nak akad nikah tu duduk depan Tok Kadi. Yang perempuan boleh duduk sebelah. Belajar mana perempuan duduk sebelah ni? Perempuan duduk jauh. Masa tu belum sah lagi akad. Boleh jadi tak jadi.
Mana ada pertalian lagi suami isteri. Duduk belakang sebalik tirai. Nak duduk sebelah. Kalau saya lah yang akadkan nikah, tangan saya hulur kat pengantin lelaki, kaki saya hulur kat pengantin perempuan. Nak duduk sebelah sangat, ambil kaki. Ada pula, mana belajar dah. Tapi inilah jadi adat kebiasaan orang kita hari ini. Sebab apa? Sebab kita semakin jauh dengan agama. Sebab apa makin jauh dengan agama? Makin jauh dengan Rasulullah. Padahal Nabi lahir bukan macam tu. Nabi ajar benda lain, asal buat benda lain. Dan mau ikut siapa? Sebab dalam hati kita nombor satu manusia bukan Nabi Muhammad, tapi orang lain. Hari ni kegilaan, tengok budak-budak muda, kegilaan artis Korea sampai menangis. La ilaha illallah. Dekat airport artis Korea turun kapal terbang, histeria terus, budak perempuan macam orang gila. Kenapa? Artis kawan tu sunat pun tidak. Suka sangatlah. Korea tu pun tak kenal dia siapa. Batu belajar cakap Korea tu, cakap Melayu pun pelat. Cakap Korea, minat sangat. Kalau belajar cakap Arab boleh tahan kira, boleh tak faham hadis, boleh tak faham ayat Quran. Ni dak bukan merepek. Sebab apa ni? Masyarakat kita hari ni dalam hatinya hilang dah nama Muhammad. Tak ada dah nama Nabi dalam hati ni, tapi nama orang lain. Nama artis-artis yang bukan-bukan. Sampai menangis-nangis bila jumpa artis. Kalau ulama yang turun daripada kapal terbang, lepas tu kita menangis kadang dapat cium tangan ulama, Allah boleh tahan kira mana dia kasih pada ulama. Agak-agaklah kita tuan-tuan. Kalau Nabi lah masih hidup, kemudian Nabi datang kat Kuala Lumpur, Nabi buat ceramah, adakah kita tetap tinggal di sini atau kita pergi Kuala Lumpur? Ada tak? Nak duduk sini? Tak apa, Nabi datang Kuala Lumpur, kan datang Perak. Padahal kita boleh naik kereta pergi Kuala Lumpur sebab nak jumpa kekasih hati kita, Muhammad. Bukti? Keturunan Nabi datang, Habib Umar Al-Hafiz. Itu keturunan Rasulullah. Walaupun mungkin jarak tahunnya jauh, tapi manakan tumpah kuah kalau bukan ke nasi. Maknanya perwatakan ciri-ciri pada tubuh badan Rasulullah mesti turun pada keturunannya. Makna kata jasadnya Nabi, rupa parah Nabi mesti turun dekat anak keturunannya. Yang ni keturunan Nabi. Makna pada wajah para habaib itu ada wajahnya Rasulullah. Nampak? Untuk kita nak tengok, nak kasih pada Nabi, tapi tak datang. Tapi cuba orang buat sale. Dengar kata ni kat Kuala Lumpur ni 80% ni. Turun harga ni sebab kereta Singapura. Ada nak tolak kereta Singapura, Merc saja baru 4,000, BMW baru 8,000. Nampak? Tengoklah. Naik motor pacak tayar depan pergi. Laju sampai terpacak tayar depan. Pergi nak tengok kereta sebab kereta mahal jual murah. Sebab apa jadi begitu? Tadi yang kita sebut, sebab hati lekat dunia, tak lekat Rasulullah, tak lekat akhirat. Lepas tu kita nak buh spanduk tulis kasih ke Nabi, cinta ke Nabi, kazabta, kamu pembohong, kamu pendusta. Kamu tulis sahaja. Tapi hakikatnya kamu jauh daripada Rasulullah. Kamu tak kasih pada Nabi. Bukan barulah, sebelum PKP dulu lagi kan ada orang hina Nabi kan, buat lukis gambar babi lah apa semua tu kan. Lepas tu dia hina Nabi, dia letak nama Nabi situ. Hajar sungguh. Jadi kita buat solidariti, kita berhimpun. Saya dengan beberapa guru-guru pondok yang lain, kami berhimpun di sebuah masjid. Tak ada pentah apa, naik atas highlight gitu ya. Kita ceramah, cerita tentang hukuman atau azab yang dikenakan atas orang yang menghina-hina Nabi. Hukumannya bunuh. Semua banyaknya kesepakatan ulama mengatakan hukuman mati. Sampai ada ulama yang agak keras dia punya fatwa, dia punya pandangan. Dia kata sekalipun orang tu dah bertaubat, tetap dihukum bunuh, kerana yang dia hina adalah orang paling besar sekali dalam dunia ni.
Orang hina sultan pun dikira kau hajar, dah derhaka. Ini hina Nabi, sultan, dia kuasa negeri dia je. Sultan Perak sehebat mana pun Sultan Perak, dia kuasa atas negeri Perak. Dia tak berkuasa atas negeri Terengganu, tak kuasa atas negeri lain. Nah, kalau dia pergi negeri lain, dia cuma dihormati sebagai sultan negeri lain, tapi dia tak ada kuasa. Kuasanya di Perak sebab dia Sultan Perak. Nampak? Tapi main dengan Rasulullah, Nabi kata ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Nabi kata aku pemimpin anak Adam. Apa maksud anak Adam? Semua manusia ni Nabi lah yang paling besar sekali. Nabi ketua dia. Nah, mana Nabi pergi pun, mana negara Nabi pergi pun, di sana ada umatnya. Kita duduk di bawah payung sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah mana besar lagi? Nah, jadi kalau orang hina pemimpin negara, hina Sultan Agung pun sudah dikira kesalahan besar, apatah lagi menghina kekasih Allah. Nah, kita buat himpunan kat luar tu. Masa tu lepas habis semayang Jumaat, fahamlah semayang Jumaat ni penuh. Masa tu sebelum PKP. Sekarang memang nampak sampai belakang sebab jarak 1 meter. Nampak penuh lah masjid. Kan? Tok Bilal sembang dengan Tok Siap. Oh, alhamdulillah akhirnya penuh masjid kita. Memanglah penuh jarak semeter. Nampaklah penuh. Nampak. Cuba rapat balik, nampak kosong pula jadi. Kan? Jadi makna penuh lah orang semayang Jumaat sampai belakang penuh. Nah, penuh sampai belakang. Jadi kita harap habis-habis lagi kan ramai ni jugalah yang akan bersama-sama dalam himpunan untuk menunjuk bahawa kita kasih pada Rasulullah. Dah lompat atas motor masuk gear 1. Belah gitu. Ya, kita kata gimana? Oh, minta maaf Ustaz, kerja Ustaz. Ada kerja lah Ustaz. Minta maaf Ustaz. Nah, tak apalah kita kata. Maknanya kerja kamu lagi utama daripada Rasulullah. Nanti esok di padang mahsyar, saat kamu susah, dosa kamu banyak, kamu dapat buku catatan daripada tangan kiri, kemudian kamu nak minta syafaat pada Rasulullah, maka Rasulullah jawab, minta maaf, saya sibuk, saya ada urusan dengan kekasih-kekasih saya. Baru ketahuan, baru nak merayu, tolonglah Rasulullah, ni neraka ni ya Rasulullah, engkau lah boleh syafaatkan aku ya Rasulullah. Tak ada dah. Nabi tanya, habis tu masa dunia dulu, saat orang hina aku, di mana kamu? Di mana kamu? Bukan suruh angkat senjata, bukan suruh angkat pedang, cuma nak berhimpun menunjukkan syiar. Tu namanya syiar. Ada orang boleh jawab, dia kata, alah Ustaz, kumpul ramai-ramai bukan boleh buat apa. Siapa kata bukan boleh buat apa? Itu namanya syiar. Syiar ni maknanya kemegahan, kegahan. Sekurang-kurang bila kafir lalu tengok, ramainya umat Islam berhimpun kerana pertahankan Nabi dia, sekurang-kurang tercampak di dalam hati mereka kafir akan rasa gerun terhadap umat Islam. Ni dak sikit kafir tengok, oh boleh hina lagi ya, yang datang pun sikit je. Nak dah macam mana? Sama gak kalau kita solat kat rumah pun boleh, sah gak semayang di rumah, betul tak? Tapi kenapa kita datang ramai-ramai ke masjid dan semayang berjemaah di masjid? Itu tanda syiar. Syiar ni memerlukan ramai-ramai. Itu namanya syiar. Kalau kita azan dalam taman kita kecil je, memadai dalam taman dengar tak apa dah. Nabi suruh azan sekuat-kuatnya. Sebab tu seafdal-afdal azan bukan sedap tapi kuat. Sedap tapi tak kuat tak jadi, tak balik kepada maqasid dia, tak balik pada tujuan asal azan. Sedap tapi slow. Itu jam karaoke jamban boleh lah. Biar tak apa-apa sedap, straight macam robot azan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ni apa benda azan gini ni? Atau rock ke, Allahu akbar, Allahu akbar. Janji kuat. Tak percaya try sekali Tok Bilal buat. Saya rasakan habis satu taman datang. Dia datang sebab apa? Dia nak tanya siapa azan tadi. Kita kata aku azan elok-elok, hang tak datang. Aku azan tukar tune sikit, bagi tune rock kapak sikit, baru hang datang. Dia kata inilah manusia.
Kan tak? Allahu Akbar. Ni kata. Jadi kita tak mahu. Moga-moga kita yang hadir pada malam ni dicampakkan di dalam hati kita ni akan kasih pada Rasulullah. Bukan kasih tu sekadar kata-kata mulut, saya sayang Rasulullah. Tak. Tapi kasih itu terpancar dari setiap serba-serbi akhlak dan perbuatan kita. Kerana kasih, kalau kasihnya terlampau kuat, dia akan terlihat pada zahirnya. Durian, buah durian tu yang sebenar buah tu lah yang warna kuning tu, dia duduk dalam buah. Dalam kulit ni, kulit tertutup. Kulit tu pula sikit pun tak terbuka, tutup rapat, tebal pula tu kulitnya. Tapi kenapa baunya boleh sampai keluar? Tak payah kata bau di kulit luar, boh dalam kereta seminggu tak hilang bau. Kenapa? Kerana dalam isi durian baunya terlampau kuat. Bila baunya terlampau kuat, terzahir sampai keluar. Begitu jugalah bila seseorang yang dalam hatinya terlampau mengasihi Nabi, terlampau cinta ke Nabi dalam hati ni, akhirnya kuatnya cinta tu akan terzahir keluar. Terzahir keluar itulah dengan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan bahawa dia kasih pada Nabinya. Dengan pakaian sunnahnya, kan? Dengan cara berjalan sunnahnya, kan? Ni baca kitab Syama'il. Kat masjid ni ada Syama'il. Ada baca, kalau mana panggil mana-mana ustaz, baca kitab Syama'il. Dalam kitab Syama'il ni karangan Imam Tirmizi, dia menenaraikan hampir 417 buah hadis yang menceritakan tentang peribadi Rasulullah, dari segi fizikal Nabi, rupa parah Nabi, sampai ke rambut Nabi, sampai ke semualah apa benda yang Nabi suka, makanan yang Nabi suka, minuman yang Nabi suka. Nah, kita dengar dan kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kamu ikut aku, Allah akan kasih kepada kamu. Kena sistem barat ni jahat. Dalam kebanyakan barat buat ni, dia buat apa? Dia kata jangan makan kambing. Kambing kolesterol tinggi. Sebab apa? Sebab kambing lah makanan kesukaan Rasulullah. Nah, kita Ustaz, Ustaz, kambing tak boleh Ustaz. Saya pantang tak kambing? Pantang jumpa. Ini tak boleh makan, ruginya. Dalam kajian yang sebenar, bukan kambing kolesterol paling tinggi. Paling tinggi lembu. Paling tinggi lembu. Logik akal pun ada dah. Mana besar antara lembu dengan kambing? Besar lembu lagi. Kolesterol dia lagi tinggi. Tak akan kambing, tapi lembu makan. Nampak? Dia rugi. Lepas tu dia kata jangan minum air kopi. Air kopi ni kafein tinggi. Sebab air kopi kesukaan Rasulullah. Yahudi minum air kopi. Dia buat Starbucks apa semua tu. Tu ni Israel punya, jual kopi dalam tu. Nampak? Kita tak boleh minum air kopi, tak boleh. Bahaya. Apa bahaya? Semua yang berkait dengan Rasulullah, habislah semuanya. Jadi tak boleh apa, sebab ini adalah pengaruh daripada barat lah, jangan kita percaya. Zaman kita zaman intelek, zaman orang bijak. Jadi bila dapat satu-satu sumber, jangan terus pegang dan percaya, tapi kaji dulu. Takut-takut di dalamnya itu ada unsur-unsur untuk menjauhkan umat Islam dengan ajaran Islam yang sebenar, untuk menjauhkan hati umat Islam daripada kekasih yang sebenarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kita tak sedar, sikit-sikit, sebab tu dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, dinukilkan dalam tu ada satu hadis disebut, Nabi kata akhir zaman umat aku akan jauh daripada agama ni sejengkal demi sejengkal. Kemudian sehasta demi sehasta. Apa maksudnya Nabi? Maksudnya kita akan tinggalkan Islam ni sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Macam kita main tepi laut, mula-mula main kat ombak je, tanpa kita sedar seronok sangat main di tepi laut, rupanya dah duduk tengah dah. Itulah hari ni. Kita tak perasan. Sikit demi sedikit, sikit demi sedikit, rupanya kita dah semakin jauh daripada Islam, jauh daripada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah hanya disebut di bibir tapi tidak di hati. Jadi kita minta sama-sama kita kembalikan sunnah Nabi. Tak apalah, pelan-pelan, biar ada minat dulu. Biar ada minat. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Dia kata tak boleh buat semua, buat sikit dulu. Dalam banyak-banyak sunnah Nabi, tak boleh, kalau tak boleh nak buat semua, buat yang mana boleh dulu. Dia kata itulah Ustaz. Yang lain payah sikit, tapi kalau yang poligami tu boleh lah, dia kata.
Yang itu nak sangat. Nampak? Nak suruh pakai kayu sugi, kayu jubah pun tak nak pula. Pakai yang tu dulu. Nak sunnah-sunnah yang ringan dulu. Lepas tu barulah sunnah-sunnah yang lebih besar. Jadi sekurang-kurangnya dalam hati kita sudah berputik kecintaan kepada Nabi. Bila kita meletakkan dalam hati ni cinta pada Nabi, maka yang lain ni jadi orang cakap apa, berlebih kurang aja. Kalau macam tadilah solidariti tu, kalau dalam hatinya sangat mencintai Nabi, dia tak pandang dah kerja dia tak pandang dah bos dia. Sampai dia boleh kata, biar kalau bos aku nak pecat aku pun tak kisahlah, janji aku dapat bersama-sama dengan umat Islam mempertahankan Nabi kekasih aku. Tapi bila tak ada dalam hati ni nama Muhammad, tu dia nampak bos dia lagi utama. Nanti ditanya dalam kubur, waman nabiyuka, disebut majikan saya. Sebab bos dia lagi utama daripada Nabi. Jadi kita tak nak macam tu. Kita bersama-samalah kembalikan balik apa yang kita nasihatkan bersama ni, terutama untuk diri saya sendiri juga, kerana telinga saya lebih rapat dengan bibir saya. Dan apa-apa yang kita dapat pada malam ni, kita renungkan, kemudian kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang lain, supaya kita nak seluruh umat Islam balik kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, balik kita kepada sunnah agama. Sebelum saya tutup majlis, saya nak tinggalkan satu persoalan buat kita bersama. Kita dijajah tuan-tuan start daripada 1511 dan kita merdeka 1957. Tuan-tuan ambil balik kalkulator 1957 tolak 1511, jumlahnya 446. Maknanya kita dijajah dengan pelbagai penjajah, nak Britishnya, Belandanya dan sebagainya, Portugisnya, nak selama 446 tahun. Tu kalau hiduplah 4 generasi, lebih kurang 4 tok kita, keturunan kita. 4 generasi, 446 tahun. Walaupun lama 446 tahun, kita tak dengar langsung ada orang Islam, ada orang Melayu menjadi Kristian. Tak ada. Tak ada seorang pun Melayu jadi kafir waktu tu. Paling kuat pun jadi tali barut sahaja, belot, tapi agama masih lagi Islam. Hari ini kita baru merdeka 63 tahun, 100 tak sampai lagi. Baru 63 tahun di Kuala Lumpur sudah ada gereja Melayu. Dah ada gereja Melayu dah. Sebab apa jadi gini? Jadi kita renungkan sama-sama. Jadi kalau kita anggap agama ni berlebih kurang, kita takut mati esok bukan sebagai Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Dan di luar sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakar-pakarlah tuan-tuan, niatkanlah membeli sambil menderma. Saya suka dengan cara Tok Guru saya. Tok Guru saya kalau lagi kuliah pun dia bawa barang-barang macam ni lah. Saya tiru dia lah, ikut-ikut cara dia. Jadi cara ni, kalau ikutlah keperluan sekolah memang banyak. Memang boleh. Kalau nak minta, tuan-tuan, saya memerlukan RM50,000 sebab nak buat bangunan baru, pelajar dah ramai gini-gini, kita boleh cerita macam ustaz-ustaz lain cerita, boleh, tak ada masalah. Dan benda tu tak salah pun, sebab ini jalan fisabilillah. Tapi saya suka cara Tok Guru saya, dia tak buat cara macam tu. Yang dia buat macam mana? Dengan cara jual-jual barang, berniaga. Nampak? Daripada hasil perniagaan tu, duit yang kami dapat untung dia, itulah nak bangunkan sekolah. Itulah yang kita nak. Jadi keadaan ini dipanggil dalam sistem perniagaan win-win situation. Saya dapat duit untuk bangunkan sekolah, tuan-tuan dapat barang makan, boleh balik makan dengan keluarga. Jadi sama-sama kita dapat manfaat. Jadi pakak-pakaklah tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma. Yang paling kau sekali barang yang kami jual iaitu telur masin. Sebab saya kata kau, sebab telur masin ni bukan sebarangan telur. Telur dia telur itik kan? Telur itik. Tapi itik ni bukan sebarangan itik. Sebab apa? Sebab ni itik ngaji pondok ni itik. Itik nadah kitab turas. Nampak? Jadi berkat dia ada, insya-Allah. Jadi kalau kita tak berapa faham belajar kitab, pergi makan telur itik tu. Nampak? Jadi kita ada bawa banyak agak, saya bawa. Jadi pakak-pakaklah membeli sambil menerima, insya-Allah. Jadi pakak-pakak bantu. Moga-moga dengan hasil bantuan tuan-tuan, kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi sekadar tu
sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan salah dan silap itu adalah silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu adalah daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.